Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang semua. Okay, pelajar boleh dengar suara cikgu tak? Tolong respon. Boleh dengar suara cikgu? Boleh. Okay, alright. Terima kasih. Saya percaya hari ni yang ramai masuk ialah form 4, betul tak? Ramai tak form 4 hari ni? Angkat tangan sikit, cikgu nak tengok form 4. Siapa form 4? Boleh tengok. Form 4. Siapa form 4? Majority form 4 lah. Form 5 minggu ni sibuk dengan matematik dan juga sejarah. Okey, tapi saya percaya jugalah ada juga yang dah prepare, dah tak ada apa-apa hari ni, santai-santai lah untuk form 5 hari ni boleh join. InsyaAllah. Okey. Okey, jadi kita tunggu je rakan-rakan yang baru masuk ni. Baru masuk santai-santai. Pelajar form 4 masih dekat sekolah ke dah balik ni? Dekat rumah? Tolong respon sikit. Ada lagi yang dekat sekolah ke form 4? Ada sekolah form 4 yang dah dicutikan awal. Di sekolah ke di rumah ni? Ada pelajar hostel Okey. Alright, ni respon. Okey, suara cikgu jelas tak? Suara cikgu. Tolong respon suara cikgu okey tak? Jelas tak suara cikgu? Okey, jelas okey. Okey, alright. Okey, jadi belajar hari ni kita belajar santai-santai je. Hari ni kita nak belajar topik form 4 leisure. Sebelum ni kalau pelajar perasan, hari sebelum ni kita dah belajar dokumen. Dokumen sebelum ni lagi kita dah belajar persama perekonan. Dan kita hari ni kita nak belajar leisure. Dah belajar leisure. Campur-campur lah. Ini minggu ni form 5 sibuk, kita belajar form 4. Nanti lepas ni form 5 dah tak sibuk, minggu depan dah kurang sibuk, mungkin cikgu masuk form 5 subjek form 5 semula. Tengok pada kebutuhan nanti, insyaAllah. Okey, jadi belajar. Pertama sekali sebelum kita mulakan, cikgu nak ucapkan terima kasih siapa yang dah daftar dan juga yang dah masuk grup untuk bengkel cuti sekolah yang cikgu akan buat, iaitu 0 to 0 untuk khas untuk belajar penyata kewangan. Siapa nak belajar penyata kewangan, nak belajar pelasan penyata kewangan, siapa yang pening tentang penyata kewangan, susah lah apa, boleh join, insyaAllah. Kita akan buat 2 hari, 4 jam hari pertama, 4 jam hari kedua. Okey, dan kalau perlu ke ekstra nanti kita akan buat kelas santai-santai pada berikutnya. Okey, manakala untuk topik yang susah, yang ramai banyak sangat permintaan kelab, cikgu buat 1 hari, iaitu lebih kurang 4 atau 5 jam. Okey, untuk 24 Februari. Itu 2 bengkel yang utama lah cikgu buat. Okey, ni siapa ni tengah masak pun masuk dalam sini lah. Sekejap. Sekejap cikgu matikan ni sekejap. Aimi tengah masak pun kat dapur ni. Tengah buka. Okey. Okey, macam-macam orang saya jumpa ni. Okey, alright. Jadi cikgu teruskan. Okey, cikgu share screen. Macam biasa, siapa yang gunakan skrin yang besar ataupun komputer PC, pelajar boleh pin gambar cikgu. Siapa yang gunakan handphone ataupun skrin yang kecil, pelajar boleh pin yang cikgu share, insyaAllah. Okey, boleh nampak tak apa yang cikgu share ni? Nampak Okey, alright. Okey, boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey, insyaAllah. Okey, leisure. Semua orang dah mahir leisure. Sehingga kita hari ni ulang kaji santai-santai. Kalau kita benda ni tak ada kaitan dengan topik-topik lain. Sebab tu belajar kalau kita tak ulang kaji, kita mudah lupa. InsyaAllah. Jadi cikgu buat hari ni ulang kaji untuk form 4. Mungkin ada cara cikgu awak, cara yang pertama. Mungkin cara saya, cara yang kedua. Bila awak dapat cara pertama, cara dua, awak gabungkan, mungkin dapat yang terbaik. InsyaAllah. Okey, jadi belajar ledger. Apa tu ledger? Ledger adalah buku akaun utama, merekodkan pelbagai urus niaga perniagaan. Semua urus niaga yang berlaku dalam buku catatan pertama. Apa tu buku catatan pertama? Tolong cikgu respon sikit. Apa tu buku catatan pertama? Pelajar, apa tu buku catatan pertama? Contoh buku catatan pertama apa? Jurnal A. Betul, jurnal A. Jurnal pulangan belian lagi jurnal khas. Betul, jurnal khas tu jurnal pulangan. Betul buku jurnal cip. Betul. Okey, bagus tahniah. Jadi semua yang ada dalam buku catatan pertama perlu dipostkan ke dalam ledger mengikut pada kitaran perekonan. Dan semua ledger merupakan ringkasan
urus niaga. Perniagaan lebih tepat dan sistematik. Jadi kita tahu berapa baki awal, berapa baki akhir, berapa yang telah menambahkan akaun, berapa yang telah mengurangkan akaun, semua kita boleh tahu melalui akaun. Sebab tu akaun bukan sekadar pandai buat, kena pandai baca akaun. Okey, alright. Dan juga dia menggunakan sistem apa? Sistem catatan bergu. Okey, berikutnya pelajar. Dua sistem ledger yang selalu keluar objektif, keluar selalu dekat soalan subjektif dan sebagainya. Okey, pelajar, ledger ada dua, ledger am dan ledger khas. Ledger am ialah apa? Ledger semua akaun kecuali akaun ABT dan akaun BB. Manakala ledger khas adalah apa? Akaun yang melibatkan ABT dan ABB saja. Okey? Alright. Okey, beritu klasifikasi akaun selalu keluar dalam biasa soalan subjektif. Apa dia? Akaun nyata. Apa tu akaun nyata? Yang melibatkan aset, liability dan equity. Manakala akaun nominal tu ialah apa? Akaun hasil dan juga akaun belanja. Boleh? Okey, berikan cikgu, kalau cikgu bagi contoh. Berikan cikgu bagi contoh, awak beritahu cikgu akaun nyata ke akaun nominal. Boleh? Okey, kalau jualan, akaun apa? Nyata ke nominal? Akaun jualan. Jualan. Tolong cikgu. Nominal. Nominal. Sebab apa? Hasil. Hasil dan belanja. Bagus. Okey, lagi kalau cikgu kata perabot, akaun apa? Nyata. Akaun nyata. Bagus. Kalau akaun bank, akaun apa? Akaun nyata. Akaun modal. Nyata. Bagus. Akaun gaji. Nominal. Akaun nominal. Okey, bagus. Okey, dah faham. Okey, alright. Jadi cikgu teruskan. Okey, pelajar. Dia gunakan sistem bergu. Cikgu simbolik cikgu gunakan gambar meter sama macam buku teks. Merekodkan semua urus niaga perniagaan secara sistematik dalam sekurangnya dua akaun yang berbeza dengan amount yang sama, iaitu akaun yang satu debit dan satu lagi dikreditkan. Okey, itu nanti kita lihat. Okey, ini konsep asas dalam akaun. Siapa yang faham ni pelajar, dia akan faham akaun sampai bila-bila. Dia tak faham ni pelajar, dia tak akan faham akaun sampai bila-bila. Inilah konsep akaun. Sebab tu belajar konsep akaun yang sebelum ni kita belajar tentang apa? Belanja, hasil, aset, liability, equity. Lepas tu kena tahu apa? Debit ke kredit. Itu sangat penting. Siapa yang tak pandai, cikgu panggil sebagai sifir akaun. Tak pandai sifir akaun belajar, belajarlah akaun apa pun, dia tak akan faham. Dia susah nak melekat dekat kepala. Kenapa dia debit, kenapa kredit, sebab apa? Dia tak faham sifir akaun. Okey, ini salah satu sifir akaun, konsep ledger yang pelajar kena faham berdasarkan sifir akaun. Okey, kita dah tahu dah aset. Aset rumah dekat mana aset? Rumah dekat mana? Debit ke kredit? Debit. Okey, jadi rumah dia dekat debit. Debit ni ialah apa? Menambahkan. Mesti menambahkan aset. Apa contoh menambahkan aset? Beli aset. Betul tak? Membawa masuk aset. Jadi aset akan bertambah. Okey, apa yang mengurangkan aset? Tak lain tak bukan kita jual. Mengurangkan, betul. Pindahkan aset. Semua akan letak kredit. Jadi pelajar sama je konsep dia. Kalau liability, apa maksud liability? Hutang. Betul tak? Hutang. Jadi liability rumah dia dekat mana? Debit ke kredit? Kanan. Mana kanan? Apa dia kanan kiri ni belajar kawat kaki. Jangan sebut kanan kiri. Sebut apa? Kredit. Kredit. Debit kredit. Jangan sebut kanan kiri. Itu nak kawat kaki tu. Okey, kredit. Betul. Rumah ada kredit. Jadi kredit apa maksud? Kredit akan menambahkan liability. Apa maksud liability? Liability tu hutang. Hutang kita bertambah, letak kredit. Hutang kita berkurang, letak debit. Apa contoh menambahkan hutang? Kita beli, hutang lagi, hutang makin tambah. Kalau kita bayar hutang, hutang akan berkurang, letak sebelah debit. Faham belajar? Itu konsep paling asas. Kalau boleh ingat ni, tak payah hafal konsep teknik-teknik lain. Guna teknik ni je cukup satu-satunya teknik. Okey, manakala hasil, tak lain tak bukan rumah dekat mana? Kredit. Jadi sebab tu hasil apa saja, sewa diterima, komisen diterima, faedah diterima, menambahkan je mesti letak kredit. Mengurangkan letak debit. Okey, manakala belanja, rumah dekat mana belanja? Debit. Belanja semua debit. Jadi debit ni apa? Menambahkan belanja. Bayar gaji, bayar sewa, bayar kadar bayaran. Semua belanja akan bertambah. Boleh okey, ingat. Dan berikutnya equity milik. Last kali equity milik. Contoh equity milik ialah apa? Apa contoh equity milik? Modal. Jadi equity milik rumah dekat kredit. Boleh belajar? Ini semua kena tahu konsep. Okay, jelas tak? Boleh? Jelas. Boleh Ini konsep yang pelajar mesti kena tahu. Belajar sebelum ni dah belajar topik 1, topik 2 dah belajar tapi tak pandai nak apply dekat topik-topik lain. Topik 1, topik 2 lah. Itu yang sangat penting. Sebab itulah belajar topik 1, topik 2 tu kadang membosankan buat teori. Tapi teori tu penting untuk pemahaman, untuk nak bawa ke topik-topik lain. Awak belajarlah sampai universiti ke, sampai awak kerja ke, ini ke konsep account.
Pandai konsep ni sampai bila pun belajar account. Okey, alright, berikutnya. Okey pelajar, kita fokus terus. Okey pelajar, yang biasa kena pindahkan kepada ledger pelajar. Ledger ni orang dah tahu dah, semua account-account. Semua account-account apa saja dalam jenam kita kena pindahkan. Okey, konsep asas yang tadi kita guna adalah konsep ni. Konsep ni, asset, debit, menambahkan. Ini konsep yang kita tak boleh petikaikan lagi. Ini konsep utama. Tapi cikgu mudahkan lagi. Alamak. Ada satu. Okey, alright. Jadi ada lagi konsep lagi, cikgu berbagaikan lagi supaya awak mudah. Okey, jadi belajar dekat sini. Dekat sini. Okey, dekat sini belajar jurnal nak pindah pada ledger. Okey, soalan biasa bermula dengan jurnal. Okey, jadi belajar semua jurnal belajar kita guna konsep apa? Semua jurnal ni senang. Okey, jurnal dia ada debit, kalau dia debit, alamak. Kalau dia debit, dia senang, dia ada debit dan kredit. Kalau jurnal debit, akan pindah pun debit. Okey, ini konsep lain yang kita nak guna. Okey, jadi belajar kalau jurnal kredit, kredit lah dia. Senang je, ikut je konsep. Kenapa tak guna cikgu, kenapa tak bergu? Sebab jurnal bukan account. Account dengan account, pindah account gaji, pindah ke account tunai, yes. Itu account dengan account kita guna sistem bergu. Ini daripada jurnal jurnal bukan account. Dia buku catatan pertama, pindah kepada ledger belajar, dia guna konsep sama saja. Follow saja. Debit pindah debit, kredit pindah kredit. Boleh? Okey, alright. Jadi dalam jurnal pelajar kena tahu ada dua jenis dalam jurnal. Satu belajar sebut je satu hari bulan ni adalah soalan pembukaan. Soalan pembukaan. Soalan pembukaan ni belajar ada dua jenis. Awak kena tahu. Soalan baru mula ke ataupun meneruskan. Okey belajar. Faham tak belajar? Boleh tak? Tahu tak? Setiap soalan mesti ada apa? Soalan apa? Mula, pembukaan, betul? Sama ada mula atau meneruskan. Jadi belajar awak kena baca soalan. Bagaimana nak tahu? Kena baca soalan starting dia. Dia memulakan ke meneruskan. Kalau dia biasa, dia ada sebut memulakan, itu memulakan lah. Kalau tak ada perkataan memulakan, belajar dia adalah apa? Meneruskan perniagaan. Okey, apa beza dia? Sangat berbeza. Kalau mula, kita akan tulis butiran apa? Modal. Kalau meneruskan, tulis apa meneruskan? Baki. Bagus. Baki BP. Bagus. Okey. Kalaulah soalan ni, bentuk soalan dia sama je belajar. Okey, kalaulah soalan dia account bank, buka account bank. Bank ni debit, buka account bank pun letak debit. Jadi kalau soalan ni memulakan, tulis apa? Kalau memulakan, tulis modal. Kalau soalan dia meneruskan, tulis apa? Baki BB. Itu saja. Alright, lepas tu berikutnya perabot. Akaun perabot ni debit. Debit pindah debit. Buka akaun perabot. Letak sebelah debit. Kalau dia memulakan, tulis modal. Kalau meneruskan, baki BB. Tak boleh tulis dua-dua. Kena salah satu. Kalau syarat wajib nak dapat markah, tarikh, butiran dan jumlah mesti tepat. Kalau salah satu salah, dianggap satu baris tu salah. Okey, jelas? Boleh? Okey, jelas Okey, kita buat satu persatu. Cikgu bagi contoh yang lain. Ini sebagai nota saja. Ini sebagai nota. Okey, tengok contoh lain. Cikgu bagi contoh yang jelas kat sini. Okey, kita tengok. Okey, boleh tak keluarkan testpad kita buat sama-sama boleh? Skrin cikgu boleh nampak tak? Jelas tak skrin cikgu ni? Nampak skrin. Nampak. Okey, jap cikgu tukar pen jap. Okey, kalau nampak bagus. Okey, jadi belajar. Kita buat, cuba tengok soalan ni. Perniagaan kristal memulakan. Ni ada keyword. Memulakan. Kalau memulakan apa butiran nanti? Modal. Okey, boleh. Okey, jadi belajar semua yang ada urus niaga yang kat sini, kita akan pindahkan ke dalam ledger. Boleh? Yang pertama, akaun apa? Bank. Okey, cikgu buka akaun bank. Akaun bank. Boleh tulisan cikgu tak cantik, cikgu garis dia macam ni Okey, akaun bank. Okey, berapa bulan tu? Okey, kita letak tahun. Letak tahun 2021. Okey, bank ni debit, letak debit. Julai 1. JUL 1. Julai bulan boleh singkatan. Okey, apa butiran dia? Memulakan modal. Berapa ribu? 22,500. Okey, selesai. 20,000. Betul. Okey, habis. Okey, lepas tu kita buat apa pula? Tunai. Okey, kita selanglah sebaris. Selang sebaris lah. Senang sebaris ke dua baris. Kalau dah biasa kalau kita ada banyak ni, ada jenam, ada jenam, biasa selang 5 baris. Untuk nak selamat. Jadi pelajaran ni tak apa. Ini sebagai contoh je. Cikgu selang 2 je. Akaun apa berikutnya? Akaun tunai. Okey, serapa poin cikgu ni tak ada pembaris. Kalau ada cikgu pakai apps yang lain ada pembaris. Okay, jadi tunai debit masuk debit. Tahun 2021, Julai 1. Butiran apa?
Modal. Okey, 500. Kenapa modal? Kenapa tak baki Bibi? Sebab hubungan dengan Bagus. Sebab dia baru nak mulakan perniagaan. Dan last kali akaun apa? Modal. modal. Okey, modal sebelah mana? Kredit. Kredit. Betul, kredit letak kredit. 2021. Julai 1. Apa butiran dia? Bank dan Boleh tak tulis modal? Boleh tak tulis modal? tak boleh. Tak boleh. Walaupun memula perniagaan, cikgu kata semua modal. Tak boleh. Akaun modal tak boleh modal lah. Sebab apa? Dia kan dah tahu ini akaun modal. Jadi dalam modal tu ada apa? Apa ada modal? Bank Macam mana dapat 23,000? 23,000-nya datang daripada tunai, bank dan juga tunai. Jadi nak tulis apa? Okay, jadi nak tulis. Sekejap cikgu padam jap. Okay, jadi nak tulis apa? Tulislah pasangan. Dia tetap kredit juga. Dia tetap kredit. Jadi butiran dia apa? Bank dan tunai. Okey, dan bank dan tunai. Berapa ribu? 22,500 dan juga 500. 500. Okey, kalau jumlah dapat tak 23,000? Dapat. Dapat. Okey, faham? Boleh? Boleh? Boleh. Okey. Jadi cikgu nak faham konsep. Konsep yang paling asas dekat sini pelajar kena tahu. Bank. Kenapa bank tu letak debit? Sebab bank adalah aset. Bank adalah aset. Betul. Jadi kalau aset pelajar kita bawa masuk, kita baru nak mula, bank kita ada duit dekat bank ada 22,500. Jadi kalau duit kita 22,500 menambahkan ke mengurangkan? Automatik apa? Menambahkan. Sebab itulah bank tu letak sebelah debit. Faham pelajar? Sama juga dengan akaun tunai. Kenapa tunai letak debit? Sebab tunai adalah aset. Jadi duit kita ada dekat kedai 500, jadi duit kita telah bertambah sebanyak 500. Aset telah bertambah 500. Itu maksudnya. Faham tak pelajar? Okey, dan ini fokus utama. Ini fokus utama. Sebab tu saya kata ini secret account yang semua pelajar kena pandai. Kalau pelajar tak pandai gunakan ni konsep secret account ni, pelajar tak boleh pandai sampai bila. Kena pandai guna ni. Okey, dan last kali modal. Modal kategori apa modal? Modal kategori apa? Bukan kategori apa? Belanja, hasil, aset, liability, equity. Okey. Jadi pelajar, kita ada bank, ada tunai, menambahkan modal ke mengurangkan modal? Menambahkan. Sebab itulah bank dan tunai kena letak kredit. Faham tak pelajar? Jelas tak? Jelas saya. Jelas itu konsep dia. Selain kita hafal, ada orang hafal tapi dia tak faham baca akaun. Tak faham baca akaun tu yang bahaya. Okey, nanti bukan apa nak masuk matrikulasi, nak masuk belajar dekat diploma, belajar kat UiTM, belajar poli. Susah nak faham. Itu dah peringkat tertinggi. Lalu rupanya kat SPM dapat A. Tapi bila belajar matrik, belajar poli, belajar UiTM tak tahu nak baca akaun. Sangat sayanglah. Sangat sayang. Sebab apa? Saya rakan-rakan saya yang jadi lecturer kadang dia peli saya kata budak-budak SPM ramai dapat A kata dia. Tapi bila masuk U baca akaun pun tak pandai. Tersentap saya. Tersentap saya ayat dia. Okey, jadi tak apa, kita teruskan. Okey, alright. Berikutnya. Okey, belajar. Jadi belajar ini lagi belajar. Kalau soalan perniagaan Kristen memulakan perniagaan. Okey, sama-sama buat kertas tu, sama-sama buat. Boleh dengan cikgu. Okey, cikgu bagi banyak sikit butiran. Okey, sekali lalu kita buat. Okey, sekali lalu ini untuk baru catatan pembukaan Kita buat akaun apa? Premis. Betul. Okey, premis. Okey, premis debit. Jadi kita masukkan debit. Cikgu tak ada garisan, minta maaf. Okey, 2024. Okey, mungkin ada pelajar nak tanya, cikgu tahun kena buat ke? Cikgu tak boleh pertikaikan kalau buat lagi baguslah. Buat lagi bagus. Tarikh mesti wajib, Januari 1. Okey, apa butiran dia? Sebab soalan memulakan, jadi tulis modal. Okey, modal. Berapa modal dia? 80,000. 100,000. 80,000. 80. 80,000. Okey, pelajar. Bila buat pakai test pad, adakah nak garis? Nak garis ni? Nak garis tak? Nak garis tak? Nak garis tak? Tak payah garis. Kita agak-agak je. Yang ujung tarik. Selepas tarik ialah butiran. Lepas tu ujung sekali dekat garisan tengah ni kita tulis nombor. Boleh tak payah. Kalau tak nanti test pad kita bercelaru banyak sangat. Tak apa, nanti lepas ni cikgu ajar test buat pakai test pad. Tengok boleh buat tak? Okey, berikutnya. Okey, akaun premis dah. Berikutnya apa? Tunai. Okey, kita buat akaun tunai. Okey, akaun tunai. Okey, akaun tunai sebelah mana? Debit 2024. Okey, tarikh Januari 1. Okey, butiran apa? Modal. Sama juga. Bernilai 500. Okey, 500. Okey, dah pandai ni. Cikgu laju sikit. Lepas tu buat akaun apa? Akaun bank. Akaun bank. Okey, akaun bank. Okey, bank debit ke kredit? Debit. Ikut saja. Jurnal, semua jurnal adalah follower. Ikut je Januari 1. Butiran apa? Modal berapa ribu?
15,000. 15,000. Okey, dah. Dan last kali, akaun apa? Modal. Akaun modal. Okey, boleh tulis modal? Boleh tulis modal? Kredit. Boleh Tak tulis boleh. modal? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh tulis modal? Sebenarnya. Sebab dia akaun modal. Kita dah tahu modal. Apa nak tulis modal lagi? Modal dia dah tak naik mana. Akan tunai bank. Sabar Puteri Lana. Anak gaduh nanti dulu Okay, ni dulu. 100,000 datang dari mana? Premis datang dari mana? Okay, tunai dah. Tapi dia tetap tulis di sebelah kredit. Jadi nak tulis apa? Premis. Berapa ribu? 80,000. Santai-santai je ni. Yang ni bukan 80,000. boleh belajar serius-serius ni. Belajar serius-serius nanti semua tak nak belajar nanti. Santai-santai je. Okay, senang-senang je. Bang. Habis. Buat sikit-sikit dah habis selesai soalan. Ini kalau cikgu bagi soalan panjang terus semua tak nak dah. Terus tutup ni. Panjang sangat soalan cikgu ni kan. Okay. Sekarang okey tak? Boleh tak? Faham ni? Ini baru catatan bukan. Faham Okay. Faham je. Okey. Jadi dah settle. Sekarang belajar tadi soalan memulakan. Okey, kalau baca ayat ni. Berikut maklumat perniagaan kristal. Okey, ada. Siapa nak tanya Haji? Terus siapa nak tanya? Terus tanya je. Buka mic terus tanya. Okey. Right. Okey, sekarang soalan ni. Kalau tengok soalan ni ada tak perkataan memulakan? Ada tak? Tak ada. Ada. Kali kalau soalan ni tak ada menunjukkan apa ni? Meneruskan. Okey, meneruskan. Kalau meneruskan kita tulis apa? Bagi. Bagi bibi. Bagi bibi. Bagus. Jadi pelajar kita terus buka. Akaun apa nak buka yang pertama? Prabut. Okey, kita buka akaun Prabut. Eka Prabu. Okey, akaun Prabut. Letak tulis. Okey, debit. Okey, cikgu letak tahun lah. Cikgu ajar yang betul lah. Julai 1. Ada cikgu buku surat tak cukup. Boleh tak buat tahun ni kecil-kecil. Asalkan ada pun cukup lah. Okey. Haji Ibu Utir ada apa? Bagi bibi. Bagi bibi. 2,000. Bagi bibi. Okey, 2,000. Okey, selesai. Lepas tu kedua akaun apa? Inventory. Okey, inventory. Sambil-sambil tu buat kan. Baru tak ngantuk. Buat pakai touchpad. Ikut je cikgu buat. Soalan nampak kan? Okey, 21 Julai 1. Butiran ialah baki bibi. Okey, 24,800. Okey, lagi apa? Tunai. Okey, buka akaun tunai. Okey, akaun tunai. Okey, tunai debit juga. Letak debit 2021 Julai 1. Baki bibi. Okey, berapa nilai dia? 200. Betul? Dan berikutnya akaun apa? Bank. Betul, akaun bank. Okey, akaun bank debit 2021. Pelajar apa butiran dia? Julai 1. Baki bibi. Apa nilai dia? 3740. Betul, 3740. Dan berikutnya ialah apa? Oh, tak muat dah. Tak muat. Tak cukup pula. Akaun, bukan akaun modal. Ini dulu. Akaun apa ni? Kau belum bayar. Cikgu tengok. Okey. Akaun belum bayar ni mesti nak tulis akaun belum bayar ke? Mesti akaun belum bayar ke? Okey, belajar. Kalau tulis, boleh tulis akaun belum bayar lagi bagus. Kalau boleh tulis. Kalau boleh tulis akaun belum bayar. Kena jarak tu akaun belum bayar. Pemborong Jaya. Okey, kalau tulis macam ni lagi baik lah. Tapi kalau tulis Pemborong Jaya saja boleh tak? Boleh. Boleh. Pemborong Jaya cukup. Boleh. Pemborong Jaya sebelah kredit. Jadi tulis apa? 2021. Apa nak tulis? Julai 1. Baki bibi. Bagi bibi. Okey, berapa nilai dia? 12,000. 2974. Bukan, sorry. 1,200. 1,200. Okey, faham? Okey, dan last kali akaun apa yang cikgu belum buat? Modal. Okey, modal. Okey, Modal. Cikgu nak padam salah satu akaun kat sini, boleh? Boleh. Cikgu tumpang lain. Borabot dah nampak dah. Okey, cikgu buat yang lain pula. Boleh. Okey, cikgu buat yang berikutnya ialah akaun apa? Modal. Boleh? Akaun modal. Okey. Modal. Julai 1. Nak tulis apa? Butiran dia apa? Nak tulis perabot, inventory, tunai bank ke ataupun nak tulis baki bibi saja? Baki bibi saja. Tulis apa? Baki bibi saja. Meneruskan perniagaan tak ada masalah. Tadi masalah modal kenapa? Sebab akaun modal, butiran modal tak boleh. Betul tak? Nama bapa dengan nama anak sama tak boleh. Jadi ini lain. Nama bapa dia modal. Betul. Nama anak dia baki bibi. Boleh. Faham belajar? Berapa nilai baki bibi? 29540. 540. Okey, faham tak? Boleh? Boleh ikut? Boleh.
Boleh. Boleh? Okey. Dah. Ada siapa nak tanya tak? Siapa nak tanya tak? Okey tak? Tak ada. Tak ada Okey, tak ada. Okey, tak ada. Kita buat sama-sama yang ni. Okey, berikut maklumat perniagaan kristal. 2000 boleh. Soalan boleh nampak tak? Soalan boleh nampak tak? Boleh. Boleh. Jadi soalan ni ialah soalan meneruskan. Boleh. Soalan meneruskan. Okey, jadi sekali lalu buat. Okey, kalau cikgu nak suruh buat pun boleh. Cikgu nak tengok nanti cikgu tanda pun boleh, tapi lambat sikitlah. Okey, jadi sama-samalah. Nanti kalau cikgu buat tak faham, awak boleh tanya. Okey, yang pertama akaun apa? Premise juga sama. Akaun premise. Okey, yang ini cikgu guna buat tarikh kecil sikitlah. Cikgu buat tarikh dalam apa dengan tahun tu, dengan tarikh tu dalam page yang sama. 2024 Januari 1. Okey, tulis apa? Bagi bibi. Betul, bagi bibi. Bagi bibi. 80,000. Okey, 80,000. Okey, berikutnya ialah akaun tunai. Okey, garis. Okey, akaun tunai. Okey, 20, 24. Tak malah tulisan cikgu tak cantik ya. Okey, bagi bibi. Bibi. Okey, tulisan cikgu boleh faham tak ni? Faham. Boleh Okey, alright. Lepas tu akaun apa yang ketiga? Ni dah siap. Ni dah nampak tak? Kita buat terusan satu-satu. Okey, satu-satu akaun bank. Okey, 20, 24 Januari 1. Okey, jangan tertinggal tarikh. Tarikh tertinggal anggap salah. Okey, berapa ribu? 13,000. Okey, dan berikutnya ialah apa? Akaun belum terima. Okey, cikgu tulis panjang sikitlah. Akaun belum terima. Okey, akaun belum terima ialah Al-Kisah Jaya. Panjang sikit ni. Okey, Kisah Jaya debit. 20, 24 Januari 1. Putiran ialah sama juga. Berapa ribu? 2,000. 2,000. Okey, cikgu terletak 20,000 pula. Padam satu. Okey, berikutnya apa dia? Akaun belum bayar pula. Akaun belum bayar. Laju sangat ke cikgu ni? Okey tak? Boleh ikut tak? Boleh. Boleh cikgu. Boleh. Okey, alright. Kalau laju sangat beritahulah. Okey. Alright. Pemborong Kamal. Okey, debit ke kredit? Kredit. Kredit. Okey, kredit. 20, 24 Januari 1. Kredit. Okey, butiran apa? Bagi bibi. Bagus. Bagi bibi. Berapa ribu? 5,000. Okey, 5,000. Dan last kali modal. Okey, kita buat akaun modal. Baru cukup. Cikgu letakkan tahun dia dalam satu tarikh cukup. 20, 24 Januari 1. Butiran? Bagi bibi. Bagus, bagi bibi. Cuma modal, akaun modal kalau memulakan tak boleh tulis modal. Berapa ribu? 55,000. 55,000. Jelas? Jelas. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada? Okey, tak ada Okey. Jadi belajar itu soalan adalah memulakan perniagaan. Okey, itu adalah catatan pembukaan. Catatan pembukaan. Bagaimana nak kenal catatan pembukaan? Catatan pembukaan dia adalah 1 hari bulan. Mesti 1 hari bulan. Boleh belajar? Itu dalam soalan SPM lah selalunya Okey. Alright. Okey, selain daripada catatan pembukaan. Okey, selain daripada catatan pembukaan, dia selain daripada 1 hari bulan lah. Okey, kalau belajar satu lagi, belajar nak tahu dia adalah catatan pembukaan, biasa keterangan dekat sini. Dia tulis apa? Asset, liability dan modal pada tarikh ini. Nampak tak? Asset, liability dan modal pada tarikh ini. Ini adalah soalan bagi catatan pembukaan. Jelas? Boleh? Okey. Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi belajar bagi catatan yang bukan catatan bukan 1 hari bulan. Jadi belajar kita akan buat semua sama konsep dia. Debit akan masuk debit, kredit akan masuk kredit. Okay, cuma butiran dia tak boleh tulis modal, tak boleh bagi bibi, tak boleh. Itu untuk catatan pembukaan je. Jadi nak guna konsep apa ni? Okey, kalau gunakan konsep account, kita guna secret account macam tadi lah. Betul belajar? Jadi belajar kalau nak guna konsep kat sini, teknikal yang lain ialah apa? Kita guna jenis konsep apa? Couple. Apa konsep couple? Tanya ambilan. Ambilan, siapa couple awak? Couple saya adalah belian. Tanya belian, siapa couple awak? Ialah ambilan. Dia adalah couple yang setia. Okey, faham ni? Boleh? Faham. Boleh Okey, alright. Faham. Cakap couple semua faham Okey, alright. Jadi kita buat dulu yang pertama. Akaun apa? Akaun? Ambilan. Akaun ambilan. Okey, akaun ambilan. Akaun ambilan. Okey, ambilan. Okey, 20, 21. Debit ke kredit ambilan?
Debit. Debit. Okey, letak debit. 20, 21, Julai 2. Okey, apa butiran? Apa kapal ambilan? Jangan tolak ambilan. Butiran dia adalah belian. Betul, butiran dia belian. Berapa ribu? 1,300. 1,300. Okay, faham ni? Faham. Faham. Okey, berikutnya akaun apa? Belian. Akaun belian. Okey, kita buat akaun belian. Okey, akaun belian. Kredit. Masuk mana? Kredit. Kredit juga. Ikut je. Semua jurnal ikut je. 20, 21, Julai 2. Apa butiran? Apa kapal belian? Ambilan. Ambilan. Okey, bagus. Ambilan. Berapa nilai dia? 1,300. Okey, berikutnya. Julai 4. Kenderaan. Buka akaun apa? Kenderaan. Kenderaan. Betul? Akaun kenderaan. Okey, kenderaan. Okey, mungkin ada nak tanya, cikgu kalau butiran akaun dia kita dah buat, nak buat lagi ke akaun? Tak nak. Kalau ada lagi butiran, dah ada akaun yang kita sediakan, jangan double akaun. Kalau ada double akaun, pemeriksa akan tanda akaun yang pertama saja. Akaun kedua dia takkan tanda. Faham? Boleh? Tak boleh nama akaun yang berlain, akaun yang sama tapi dua akaun. Tak boleh. Okey, alright. Berikutnya. Julai 4. Cikgu buat 20, 21, Julai 4. Okey, Julai 4 apa butiran dia? Akaun kenderaan. Syarikat Ramis. Ikut syarikat Ramis. Okey, berapa nilai dia? 8,000. Okey, 8,000. Dan berikutnya, syarikat Ramis. Syarikat Ramis. Okey, kredit. Nak tulis apa? 20, 21, Julai. Julai apa? Julai 4. Julai 4. Butiran apa? Kenderaan. Betul. Itu kapal bagi Ramis adalah kenderaan. Berapa ribu? 8,000. Okey, dan berikutnya akaun derma. Buka akaun derma. Akaun derma. Okey, derma debit ke kredit? Debit. Jadi Julai 6. Betul? Okey, apa kapal derma? Betul. Alatan pejabat. Betul, alatan pejabat. Apa nilai dia? 1,580. Dan last sekali. Okey, last sekali akaun apa? Alatan pejabat. Akaun alatan pejabat. Okey, alatan pejabat. Okey, buat tak sama-sama dengan cikgu ni? Buat. Buat ke semak jawapan cikgu ya? Okey, buatlah. Sambil memati tu sambil faham lah insya-Allah Yang berikutnya ialah apa butiran dia? Derma 1580. Okey, sangat senang. Soalan ni tak susah pun, senang. Mungkin ada pelajar setengah pelajar anggap susah. Sebab apa susah? Sebab dia kena banyak akaun kena buat. Tu yang nampak je pelik. Betul tak? Tapi kalau faham konsep, senang. Dia tak rumit. Okey, faham ni? Dah? Faham, cikgu. Boleh? Yang lain okey tak? Putri je faham ni. Yang lain okey tak ni? Okey. Faham. Okey. Jadi cikgu bagi sekali latihan lah sebab dia berulang-ulang benda yang sama. Okey, jadi pelajar berikutnya habis. Sekarang kita nak belajar Jena Am dah settle. Jena Am ada dua jenis. Satu ialah apa? Soalan pembukaan. Soalan pembukaan pun ada dua. Satu memulakan, satu meneruskan. Tadi Jena Am. Dia kena lupa. Lepas tu pelajar selain daripada catatan pembukaan, senang. Selain daripada satu hari bulan, dia adalah bukan catatan pembukaan. Kita guna konsep apa? Kalau bukan pembukaan. Guna konsep apa tadi? Ingat lagi tak? Couple. Itu je. Senang. Boleh? Okey. Alright. Selesai. Okey. Sekarang kita belajar jenah khas. Okey. Jenah khas secara asasnya ada 4. Okey. Apa jenah khas? Jenah jualan, jenah pulangan jualan, jenah belian, jenah pulangan belian. Okey. Pelajar kena faham. Pelajar. Jenah jualan ni, apa fungsi untuk jenah jualan ni? Untuk apa fungsi dia? Kena faham. Baca akaun ni. Pilih lalu. Untuk apa? Kalau sebut jual ni, pelajar, pelajar jual apa ni? Apa ni? Maksudnya apa ni? Faham tak pelajar? Jurnal jualan ni untuk apa? Barang niaga. Betul. Faham. Mesti jual barang niaga. Secara apa? Secara apa? Bagus. Secara kredit. Jadi pelajar kena faham. Jadi pelajar kalau nama dia Ali kat sini, maksudnya apa? Kita jual barang niaga dengan Ali. Kalau nama kat sini ialah bedah. Apa maksud bedah kat sini? Kita jual dengan bedah barang niaga. Faham tak pelajar? Jelas? Faham. Itu kena faham baca akaun. Kena faham baca akaun Okey, alright. Itu kena jelas. Dan sama juga kalau pulangan jualan maksudnya apa? Ada apa pelanggan kita yang pulangkan barang. Kalau jurnal belian, apa maksud jurnal belian? Beli apa pula? Apa maksudnya? Beli barang niaga. Mesti barang niaga. Kalau beli perabot boleh masuk tak? Tak boleh. Jurnal khas mesti barang niaga. Faham? Kena barang niaga.
secara apa? Kredit. Jadi maksudnya apa? Kita hutang dengan dia. Kalau nama kat sini ialah Syarikat Ali. Syarikat Ali. Macam mana je Syarikat Ali? Syarikat Ali je. Syarikat Ali. Apa maksud Syarikat Ali ni? Apa maksud Syarikat Ali? Membeli barang niaga secara kredit dengan Syarikat Ali. Faham tak belajar? Boleh faham tak? Kalau Boleh. nama sini, nama dia Safar. Apa maksud Safar? Apa maksud Safar kat sini? Membeli barang niaga dengan Safar secara kredit. Maksudnya kita hutang dengan Safar. Faham? Dekat sini dalam jenahas tak ada pun butiran perabot. Tak ada butiran perabot. Tak ada butiran kenderaan. Tak ada butiran kat sini jenahas semua tak mungkin ada butiran apa? Butiran barang niaga. Tak ada. Barang niaga tak ada. Tak ada butiran apa? Inventory. Tak ada. Semua yang ada dalam jenahas mesti nama-nama khas. Alibaba, Kasim Selamat, Saiful, Safar. Faham tak belajar? Tu contoh. Faham tak belajar? Tu kena jelas. Faham cikgu. Boleh jelas Okey, alright. Jadi ini cikgu nak padam semula. Kita kena faham konsep tu. Sebelum ni kita dah belajar jenahas dah belajar. Takut ada yang belajar mungkin baru join kelas ni kan. Jadi dia tak berapa tangkap sangat. Jadi kena hati-hati. Okay, jadi belajar. Pertama belajar konsep dalam jurnal nak pindah pada ledger. Belajar konsep utama yang civic account lah. Itu tak boleh daptikaikan. Itu adalah yang paling utama kita kena rujuk. Boleh Tapi belajar dekat sini belajar cikgu perbagaikan. Okey, dalam jurnal tak kira am ke khas sama je konsep dia. Apa konsep dia? Konsep dia adalah follower. Jadi ikut saja. Jurnal dalam jurnal khas debit, dalam ledger pun mesti debit. Ikut saja. Sebab apa? Kenapa tak berku? Kenapa tak debit dan kredit? Sebab jurnal khas pun bukan account. Dia adalah buku catatan utama. Jadi belajar dia tak sama kategori. Jadi dia gunakan follower saja. Okay, jelas tak belajar? Jelas. Jelas Okey. Cuma masalah dalam jurnal khas ni apa? Masalah tadi dalam jenam dah settle. Masalah dalam jenahas ni, masalah satu je. Ialah dia tak ada debit kredit. Betul tak? Ada tak debit kredit kat sini? Ada tak? Tak ada. Jadi pelajar kena label sendiri. Macam mana pelajar nak label? Pelajar kena label yang kita senang nak tahu kat sini. Tak lain tak bukan ialah apa? Kita kena labelkan akaun jualan. Kita kena labelkan akaun pulangan jualan. Kita labelkan belian. Kita labelkan pulangan belian. Kenapa? Sebab ini semua memang dah ada dalam civic account. Kalau kita cari Ali tak ada dalam civic account. Betul? Nak cari Beda, nama Beda. Ada tak dalam civic account? Tak ada. Betul? Pelajar. Jadi pelajar kena hati-hati. Faham tak belajar? Jadi pelajar labelkan ni dulu. Jadi pelajar akaun jualan. Debit ke kredit? Kredit. Ya, betul. Kenapa jualan kredit? Kenapa jualan kredit? So apa? Dan Hasil. Sebuah hasil mesti kredit. Bagus. Okey, pulangan jualan. Kalau jualan kredit, pulangan jualan mesti apa? Debit. Kenapa pulangan jualan debit? Belanja. Sebab belanja. Sebab apa? Sebab belanja. Bagus. Salah. Pulangan jualan bukan belanja. Pulangan jualan ialah apa? Apa? Kasrina tak dengar? Kontra. Ya, betul Najwa. Pandai kau Najwa. Ya Allah. Hai. Betul, pulangan jualan adalah dia bukan ingat. Pulangan jualan bukannya hasil, bukan belanja belajar. Pulangan jualan adalah kontra dengan jualan. Faham belajar? Apa maksud kontra? Ialah belajar dia akan mengurangkan jualan. Faham belajar? Kita dah jual dengan customer 10 unit. Belajar, kita dah jual dengan customer 10 unit. Sekali dia pulang 2 unit. Jadi jualan saya makin bertambah ke jualan saya berkurang? Berkurang. Kenapa berkurang? Sebab pulangan jualan tadi. Faham belajar? Sebab pulangan jualan dia bukan belanja, bukan hasil. Dia apa? Kontra. Apa tu kontra? Kontra mengurangkan induk dia. Induk dia adalah apa? Jualan. Jelas? Faham? Jelas. Okey, berikutnya. Okey, itu tentang civic account. Lepas tu civic account kena mantap. Sebab tu kalau cikgu ajar ni, account ni, civic account tak mantap, memang berat. Civic account kena mantap. Okey. Belian debit ke kredit? Debit. Belian debit. Okey, alright. Belian debit. Jadi pulangan belian kontra kredit. Kredit. Sebab tu nanti yang bengkel yang cikgu nak buat hero to hero tu, memang 2 jam tu memang cikgu belasah civic account je. Kalau korang tak faham lagi civic account, tak tahulah. Cikgu gunakan infografik dan sebagainya. Kasih melekat terus kat kepala.
Masalah-masalah pelajar ni kenapa dia tak faham akaun, kenapa tak boleh sediakan jangka kewangan? Sebab dia tak faham sifar akaun. Tu je. Okay, alright. Jadi pelajar dah jelas. Ini kena hafal ni. Ini kena hafal. Asas dia, jualan kredit, pulangan jualan kontra mesti lawan dia debit. Belian mesti debit sebab dia belanja. Pulangan belian mesti kredit. Settle. Ingat ni settle. Faham? Okey. Yang lain-lain pelajar yang ada nama kat sini. Akaun belum terima ni dalam soalan mungkin Ali. Mungkin Baba. Betul tak? Jadi letak apa? Letak dia pelajar terbalikkan. Jadi kali kredit ialah ini ialah apa? Terbalikkan. Debit. Debit. Okey. Kalau ini debit, contoh nama ABB. Nama ABT kat sini ialah siapa? Ali. Kat sini automatik apa? Lawannya apa? Kredit. Kredit. Okey. Dan ini terbalikkan je. Nama ABB. Contoh nama ABB ialah siapa? Kasim. Lepas tu nama dia berikutnya ialah Lim. Jadi Kasim dan Lim ialah apa? Terbalikkan. Kredit. Dan kredit pulangan jadi kita balikkan nama dalam kat sini contoh Kasim ialah apa? Debit. Sedang nak belajar. Okey, asal dia kena ingat jualan, pulangan berjualan, belian dengan pulangan belian. Ingat ni senang. Belajar ingat senang. Okey, tapi yang asas cikgu kata apa? Kena ingat sifar akaun. Kenapa ABB tu debit? Kenapa ABB tu kredit dan sebagainya. Faham pelajar? Jelas tak? Jelas cikgu. Jelas. Okey, jelas. Okey, cikgu nak terangkan jugalah. Cikgu tak nak awak tersalah konsep. Cikgu nak terangkan sikit. Minta faham Okey. Belajar. Ini cikgu nak terangkan. Tadi jualan, pulangan belian dengan pulangan belian cikgu dah terangkan. Kenapa dia kredit, kenapa dia debit. Betul? Okey, sekarang ABT. Cikgu ambil contoh ABT ni. Cikgu nak ambil contoh, cikgu pakai pen lain. Cikgu nak pakai pen lain. Minta maaf cikgu kena terangkan ni. Kalau tak nanti tersalah tafsiran nanti. Boleh Okey, ini. Kenapa dia debit? Boleh cikgu. Okey, ABT rumah dia kategori apa? Asset ke liability? Asset. Asset. Okey. Sebut dia asset. Kalau sebut asset. Kalau sebut asset pelajar. Asset. Okey, kita dah tahu. Asset rumah dekat mana? Debit. Rumah dekat debit. Okey, rumah dekat debit. Debit ialah menambahkan, mengurangkan. Okey, sekarang belajar kita dah pandai baca akaun. Jurnal jualan adalah jual secara kredit dengan Ali. Jual barang niaga secara kredit kepada Ali. Betul? Kalau kita jual kepada Ali, secara kredit, hutang Ali makin bertambah ke makin berkurang? Bertambah. Sebab itulah Ali letak sebelah mana? Debit. Faham tak belajar? Sebab itulah debit kena letak debit. Jelas tak? Jelas tak? Jelas Okey, sama juga Ali ke Baba ke tak kisah. Asal dia ABT je, konsep dia sama. Faham? Okey, berikut pula. Pulang dalam jurnal pulangan jualan. Tadi cikgu kata Ali kenapa dia kredit? Okey, belajar. Ali dia pulang barang. Hutang dia makin bertambah ke hutang makin berkurang? Dia pulang barang. Berkurang. Sebab itulah pulangan jualan letak sini. Kredit. Faham tak belajar? Ali akan letak kredit. Jelas? Boleh? Faham? Sama juga dengan konsep akaun belian. Cuma tadi cikgu main terbalik-terbalik. Kenapa? Sebab senang. Teknikal je. Tapi isi tersirat dia, sifar akaun ni wajib faham. Okey, jelas? Boleh cara teknikal. Kalau cikgu dah terangkan satu-satu tu memang lama sikit lah. Tapi cikgu nak ajar cara teknikal. Okey dah. Okey, jelas faham Okey, jadi cikgu nak terangkan kat sini je. Sikit cikgu nak terangkan kat sini. Dah tahu debit kredit. Yang penting kena tahu debit kredit dulu. Okey, debit kredit dah tak ada isu dah faham. Okey, sekarang belajar bila nak buat akaun. Nak buat akaun macam mana nak buat belajar? Okey, belajar. Kita akan buat satu belajar. Kita akan buat semua apa saja nama ABT. Ali ke Baba ke Kasim. Semua nama ABT belajar kita akan letak debit. Okey, belajar letak debit. Apa butiran dia? Okey, dalam contoh ABT kita buka akaun ABT. Letak debit. Apa butiran debit? Butiran dia ikut saja jurnal. Jurnal apa? Jualan. Butiran dia apa? Jualan. Faham tak belajar? Kalau nama dia Ali, buka akaun Ali, debit, letak apa? Jualan. Kalau nama dia Baba, buka akaun Baba, debit, letak jualan. Faham? Boleh? Okey, nama sini ABT. ABT lagi. Kalau dekat pulangan jualan, ABT letak kredit. Rumah dia punya akaun kredit. Jadi butiran dia apa? Butiran dia adalah pulangan jualan. Okey, manakala ABB, butiran dia apa nanti? Letak kredit akan letak kredit. Butiran dia apa? Belian. Okey, dan akaun belum bayar dekat sini. Butiran dia apa? Akaun pulangan belian. Okey, settle. Okey, faham ni? Dah jelas tak? Jelas? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Okey, jelas. Okey, tak nak tanya. Okey. Sekarang lepas tu pelajar kita kena buat akaun jualan.
Kalau kita buat akaun jualan, boleh tak jualan tulis jualan juga? Boleh tak? Tak. Boleh tak? Tak boleh. Kita dah tahu akaun jualan. Nak buat tulis jualan lagi. Tak boleh. Macam akaun modal. Akaun modal tadi nak tulis modal tak boleh. Betul? Okey. Jadi apa butiran dia? ABT. Apa butiran dia? Apa butiran dia? Butiran dia tak lain tak bukan. Betul. Butiran dia adalah ABT. Kenapa? Kenapa ABT? Sebab ini kan jumlah. Ini kan jumlah. Dia ada mungkin ada nama Ali, mungkin ada Baba. Kita jumlahkan. Jumlah ni adalah apa? Terdiri daripada jualan-jualan kepada ABT. Betul? Sebab tu butiran dia apa? ABT. Cukup satu. Okay, jelas. Kalau dulu kita tulis pelbagai penghutang. Sebab penghutang tu menunjukkan seorang pelanggan yang berhutang. Okay, sekarang tulis apa? ABT je cukup. ABT tu menunjukkan ramai pelanggan-pelanggan yang berhutang. Okay, jelas tak? Jelas. Jelas Okey. Manakala akaun pulangan jualan, sama juga. Apa butiran dia? Nama kat sini kan Ali, Baba, Kasim, sama juga. Jadi belajar bila ambil jumlah, sama. Dia adalah apa? Jumlah daripada kalangan pelanggan-pelanggan yang berhutang. Betul? Jadi disimpulkan singkatan daripada pelanggan-pelanggan yang berhutang siapa? ABT. ABT. Itu saja. Boleh? Okey. Sama juga dengan belian. Belian ni adalah apa? Jumlah daripada belian-belian kredit daripada siapa? Pembekal-pembekal yang memberi hutang. Siapa pembekal-pembekal tu? Boleh tak tulis belian saja? Boleh tak tulis belian je? Tak boleh. Jadi tulis apa? ABB. Dan pulangan belian pun sama. Di kalangan yang pulangkan barang ialah pulang barang pada pembekal-pembekal. Jadi belajar jumlah kat sini ialah terdiri daripada pembekal-pembekal. Jadi tak boleh tulis pulangan belian. Kena tulis apa? ABB. Okey, jelas. Ada nak tanya? Debit ke kredit? Ikut. Debit kredit dah tak boleh pertikaikan. Daripada tadi proses pertama kita dah labelkan. Dia debit ke, dia kredit ke, kenapa dia debit ke, kenapa dia kredit, cikgu dah jelaskan. Okey? Alright, boleh tak kita cuba buat latihan dulu? Okey, boleh? Boleh? Okey, alright. Okey, jadi cuba tengok ni. Okey, cuba tengok ni. Okey, berikut maklumat bagi perniagaan kristal. Okey, kita buat satu-satu. Buat satu-satu Kita bermula dengan syarikat LIM. Boleh? Okey, jadi belajar. Okey, sebelum tu belajar bila dapat soalan macam ni, pelajar kena label. Apa yang pelajar kena label dulu? Kalau nampak sini, LIM, akaun LIM tak ada dalam sifat akaun. Samuel tak ada dalam sifat akaun. Yang ada apa kat sini? Akaun belian. Akaun belian dan akaun apa? Jualan. Okey, belian debit ke kredit? Debit. Okey, jualan ni apa? Debit ke kredit? Kredit. Kenapa jualan kredit? Kenapa jualan kredit? Hasil. Bagus. Okey, jadi belajar dah tahu belian debit syarikat LIM dengan Samuel ialah apa? Terbalikkan jadi apa? Belian. Jadi apa? Bukan belian. Jadi kredit. Okey, Musa dengan Faris jadi apa? Jualan kredit. Jadi dia apa? Debit. Okey, debit. Betul. Okey. Jadi jangan lupa LIM dengan Samuel ni butiran dia apa? Tak lain tak bukan butiran dia apa? Musa dengan Faris butiran dia apa? Jualan. Okey. Akaun belian tak boleh tulis belian. Tulis apa? Akaun apa? Akaun belum bayar. Akaun belum bayar. Okey, akaun jualan butiran dia apa? Akaun belum terima. Akaun belum terima. Bagus. Boleh tak kita cuba buat akaun? Okey, kita buat satu-satu. Satu-satu kita buat. Okey, bermula dengan apa? Kita buat dengan syarikat LIM dulu. Okey, cikgu sediakan. Syarikat LIM. Dia complicated sikit lah. Tapi kena faham konsep. Okey, syarikat LIM. Syarikat LIM ialah debit ke kredit? Kredit akan masuk kredit. Ikut je 2021 Julai 2. Butiran dia apa? Belian. Bagus. Belian. Okey, belian. 450. Pelajar tulisan cikgu okey tak? Boleh nampak tak? Boleh. Okey, alright. Okey, berikutnya. Apa berikutnya? Samuel. Samuel. Tak kisahlah. Debit ke kredit? Kredit. Okey, letak kredit. 2021 Julai 2. Okey. Butiran apa? Bukan Julai 2. Sorry, bukan Julai 2. Salah, tadi salah. Julai 10. Okey, buat sama-sama dengan cikgu. Okey, Julai 10. Kalau buat sama-sama dengan cikgu mesti tak terasa lambat ke slow kan. Okey, apa butiran? Belian. Yang ni kita buat yang ni. Okey, belian. Jadi berapa nilai dia?
135. Okey, bagus. Faham tak belajar? Okey, berikutnya. Okey, jadi berikutnya belajar ialah akaun apa nak buat? Okey, kita buat akaun belian. Okey, akaun belian. Kita buat akaun belian. Akaun belian. Okey, akaun belian. Okey, belian debit ke kredit tu? Debit. Debit masuk debit 2021 Julai 31. Okey, apa butiran? Akaun berbayar. Betul. Akaun belum bayar. Dalam peksa jangan tulis singkatan, mesti tulis penuh. Berapa nilai dia? 585. Bagus. Okey, berikutnya apa lagi nak buat? Satu-satu Musa. Buat akaun Musa. Okey, Musa. Debit ke kredit? Ibu kalau Musa tu tak payah letak akaun ke? Nama-nama khas tak payah letak akaun. Tapi kalau nak letak pun tak jadi kesalahan. Boleh Baik oh. Okey, alright. Kalau bagus depan dia letak ABT, ABB, akaun belum bayar, akaun belum terima, lagi bagus, macam buku teks lagi bagus. Okey, jadi butiran apa kat sini? 2021. Tarikh dia berapa? Julai 8. Okey, apa butiran dia? Jualan. Bagus. Berapa nilai dia? 216. Okey, dan berikutnya Faris Enterprise. Okey, Faris Enterprise adalah 26. 2021. Julai berapa? 26. Butiran apa? Jualan. 405. Okey. Angkat. Ipar ganti angkat telefon tu, siapa pula yang telefon ni? Okey, berikutnya apa dia? Akaun apa? Akaun jualan. Jajak, telefon siapa yang bunyi? Telefon saya ke? Bukan telefon saya. Dah. Okey, akaun apa tu? Akaun apa? Jualan. Akaun jualan. Okey, debit ke kredit akaun jualan? Kredit. Masuk kredit 2021 Julai 31. Okey, butiran dia apa? Akaun terima. Betul, akaun belum terima. Bagus. Berapa jumlah dia? 621. Okey, belajar. Faham tak? Faham. Okey, jadi cikgu nak beri penjelasan yang betul lagi. Walaupun cikgu nak terangkan sekali lagi. Biar awak faham betul-betul. Bukan setakat faham, lepas ni bentuk soalan apa pun boleh faham dah. Okey, sekarang belajar sekali lalu. Kita tengok Lim. Lim ni siapa? Siapa ni Lim? Siapa ni Samuel? ABB. Sebab kita beli semua dalam belian adalah apa? Belian secara kredit. Beli secara kredit. Hutang. Betul? Jadi maksudnya siapa? Lim dengan Samuel ni adalah pembekal. Faham belajar? Dia adalah akaun belum bayar. Betul? Okey, jadi kalau akaun belum bayar, dia sekat Lim ni, dia rumah dia dekat debit ke rumah dia dekat kredit? Kredit. ABB adalah siapa? Liability rumah dekat mana? Kredit. Liability rumah dia adalah dekat kredit. Betul? Cikgu nak fahamkan dia. Kasih awak faham. Jadi rumah dekat kredit maksudnya apa? Menambahkan, mengurangkan. Jadi bila kita liability tu apa maksud liability? Hutang. Jadi dengan syarikat Lim, kita hutang ke Lim hutang dengan kita? Kita hutang dengan Lim. Ya, kita hutang dengan Lim sebab kita beli dengan Lim. Betul, hutang. Jadi kita hutang dengan Lim. Jadi hutang kita bertambah ke hutang kita berkurang kalau kita beli dengan Lim? Tambah. Sebab tu dalam syarikat Lim kita letak kredit. Faham tak belajar? Faham tak? Sebenarnya tak payah hafal debit pergi debit, kredit pergi kredit. Sebenarnya konsep asas akaun tu pun dah cukup dah untuk awak ingat. Faham? Sama juga berlaku dengan M1. Faham? Okey, sekarang belian. Belian rumah dekat mana belian? Belian kategori apa belian? Belian kategori apa? Belanja. Belanja rumah kat mana? Debit. Okey, rumah dekat debit. Belian akan rumah dekat debit, belian bertambah, belian berkurang. Okey, sekarang belajar. Kenapa akaun belum bayar letak 585 letak debit? Maksudnya apa? Kita beli, belian kita makin bertambah ke makin berkurang? Bertambah. Hutang kita beli tapi hutang kita makin bertambah 585. Faham tak belajar? Boleh? Jelas? Sama juga dengan Musa. Siapa tu Musa? Siapa tu Faris? Kita jual, jualan ialah apa? Jual secara kredit barang niaga kepada Musa, kepada Faris. Siapa tu Faris? Dia adalah siapa? Pelanggan ke pembekal? Pelanggan. Ya, pelanggan yang berhutang dengan kita. Faham? Okay, jadi pelanggan yang berhutang Musa tu adalah ABT. ABT tu ialah siapa? Kategori apa?
ABT kategori apa? Asset. Debit. Asset, betul. Asset. Okey, kalau sebut aset, rumah dekat mana? Debit ke kredit? Debit. Debit. Okey, debit. Kalau kita maksudnya kita belajar debit menambahkan, kredit mengurangkan. Jadi belajar kita musa ni dia hutang dengan kita ke kita hutang dengan dia? Dia hutang dengan Dia hutang kita. Kita dah jual dengan dia. Kita dah jual dengan dia, dia hutang musa bertambah ke hutang musa berkurang? Bertambah. Sebab itulah musa hutang dengan kita, hutang dia bertambah. Jadi sebab itulah jualan letak debit. Faham tak belajar? Faham. Okey, faham tak? Asal dia yang tadi saja. Yang tadi aset menambahkan, mengurangkan. Jelas tak? Boleh? Yang tadi yang cikgu ajar teknikal ni nak cepat je. Faham belajar? Okey, jelas? Jelas. Boleh? Cikgu tak nak hafal lah. Awak kena faham konsep. Setiap dia debit, setiap kredit ada maksud dia tersendiri. Okey? Dan berikutnya last sikit, last. Okey, last. Okey, boleh ikut lagi dah ni? Okey ke? Boleh. Boleh. Safika Jamal boleh tak keliru lagi tak ni? Dia cuba baca mesej ni. Sarifah okey Sarifah. Siti Sarifah Jamal ni keliru lagi tak? Lepas tu cikgu kena banyakkan soalan baru nampak. Ada pelajar ni yang kadang ada tunjuk satu sekali dah faham. Ada pelajar kena tunjuk 2-3 kali baru faham. Sama je. Banyak manusia ni bangkai rupa dah. Okay, ada siapa nak tanya? Ada siapa nak tanya tak? Ada. Kristina ada nak tanya? Tak payah angkat tangan. Terus tanya je. Tak ada. Tak ada cikgu teruskan. Ya. Putri Lena. Cikgu ada sediakan latihan tak? Tak ada. Kita buat sama-sama je dengan ni. Santai-santai je. Mungkin lepas ni kita buat hands on terus. Boleh? Boleh. Boleh? Okey, alright. Okey, berikutnya. Pulangan belian. Okey, pulangan belian. Okey, pelajar. Dekat sini pelajar tak ada lim, tak ada dalam sifir account. Musa tak ada sifir account. Yang ada sifir account ialah apa kat sini? Account apa? Pulangan belian. Bagus, pulangan belian, pulangan jualan. Okey, kedua pulangan adalah kontra. Jadi pulangan belian rumah dekat mana? Debit ke kredit? Kredit sebab belian debit, pulangan belian kredit. Bagus. Pulangan jualan debit ke kredit? Debit sebab dia kontra dengan jualan. Jualan kredit, pulangan jualan mesti debit. Okey. Kalau dah tahu sekali lalu cara automatik teknikal dia. Jadi syarikat lim debit ke kredit? Debit, kebalikkan saja. Jadi Musa debit ke kredit? Kredit. Okey, teknikal je. Okey, jelas? Jelas. Boleh ke? Buat syarikat lim, apa butiran dia? Syarikat lim. Pulangan belian. Apa dia? Pulangan belian. Bagus. Okey, jadi belajar buat Musa, akaun Musa, apa butiran dia? Pulangan Jualan. Bagus. Okey, berikutnya. Kalau kita nak buat akaun pulangan belian, apa butiran dia? Apa pulangan belian? Akaun apa? Belum? ABB. Beli dengan pembekal. Pembekal dia siapa? ABB. Okey, alright. Berikutnya, akaun pulangan jualan. Butiran dia apa nanti? ABT. Tak boleh tulis pulangan jualan. Okey, jelas. Okey, jadi pelajar, berikutnya kita terus buat. Kita terus buat. Okey, akaun apa nak buat? Kita buat syarikat lim. Okey, syarikat lim. Buat satu-satu. Syarikat lim. Tandakan. Dalam buat, tanda. Buat tik satu-satu. Okey, alright. Syarikat lim debit ke kredit? Debit. Letak debit. 2021. Julai 21. Okey, apa butiran dia? Bagus. Pulangan belian. Bagus. Jumlah dia sebanyak 90. Okey, selesai. Okey, berikutnya kita buat nama-nama khas dulu. Musa. Okey, cikgu buat Musa. Boleh tak nak buat akaun pulangan belian? Boleh. Tak ada susunan pun tak apa. Tak ada masalah. Okey, buat Musa dulu. Okey, Musa debit ke kredit? Kredit 2021. Julai 13. Butiran dia apa? Pulangan jualan. Bagus, pulangan jualan. Okey, berapa jumlah dia? 54. Okey, selesai. Okey, habis. Berikutnya baru buat akaun. Akaun apa nak buat? Akaun pulangan belian. Okey, kita terus buat akaun pulangan belian. Akaun pulangan belian. Mak siapa ni? Mak Ipai Jati macam bising sikit lah. Mak Ipai Jati. Okey, pulangan belian. Alamak, terkali lah. Sekejap Okey, pulangan belian. Okey, akaun pulangan belian. Akaun pulangan belian dia letak kat mana? Kredit. Jadi letak kredit. Betul? Letak kredit. Okey. Okey, berapa tadi? Julai 31. Okey, apa?
Kenapa lepas syarikat lain tu terus Musa? Tak kisah. Awak nak buat Musa dulu ke, nak terus buat pulangan belian ke, boleh, tak ada masalah. Boleh, cikgu buat nama khas dulu. Baik tu. Boleh? Okay, alright. Jadi apa butiran yang ni untuk pulangan belian? Akaun belum bayar. Betul, akaun belum bayar. Betul, akaun belum bayar. Alamak, B cikgu, akaun belum bayar. Berapa akaun belum bayar? 9? 90. Okey, dan berikutnya last. Kita buat akaun apa? Akaun pulangan Jualan. Akaun pulangan jualan. Okey. Debit, masuk debit 2021. Okey, Julai 31. Apa butiran dia? Akaun belum terima. Akaun belum terima. Bagus, akaun belum terima. Berapa akaun belum terima? 54. 54. Jelas? Yang lain okey tak? Okey. Okey Kalau okey, cuba buat latihan sama-sama dengan cikgu, boleh tak? Kalau tak nampak, cuba buat latihan dulu. Okey, cuba buat ni. Boleh nampak tak latihan cikgu ni? Nampak. Boleh nampak. Okey, nampak. Okey, kalau nampak, first mesti buat apa? Tak boleh buat terus. Kena one by one, satu-satu. Nak buat apa dulu? Nak buat apa? Akaun belian debit. Kena labelkan debit kredit. Bagus. Akaun belian ialah debit. Okey, lagi? Jualan kredit. Jualan kredit. Okey, dah tahu dah. Kenapa belian debit, berapa jualan kredit? Belian kenapa debit? Sebab dia belanja. Betul tak? Okey, jualan kenapa dia kredit? Hasil. Itu dia benar. Sifir. Account simple. Sangat simple. Okey, alright. Okey, pembekal Farah. Debit ke kredit? Okey, kedua-dua ni tak kira lah, terbalikkan je kredit. Jadi cikgu dah terangkan ini cara teknikal je. Okey, Faik dengan Farhana. Debit ke kredit? Debit. Terbalikkan saja. Okey, selesai. Okey, nama-nama khas. Ingat butiran-butiran nama khas. Nama-nama khas yang ada nama-nama pembekal dengan nama-nama pelanggan. Nama khas, butiran dia mesti apa? Ikut jurnal. Jurnal apa ni? Belian. Faik dengan Farhana, butiran dia apa? Jualan. Okey, alright. Ingat, belian, akaun belian tak boleh tulis belian. Akaun jualan tak boleh tulis jualan. Jadi butiran dia apa? ABB dengan ABB. Apa dia? Sekejap, cikgu cari pen sekejap. Jadi akaun belian butiran dia apa? ABB. ABB. Okey, akaun jualan butiran dia apa? ABD. Akaun belum terima. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey dah, boleh ni? Boleh. Kalau dah boleh conteng macam ni, buat mesti bolehnya. Confirm. Okey, jadi pelajar sambil-sambil tu cikgu akan buat. Boleh semua buat lagi baguslah Okey, kita buat mula-mula, kita buat nama khas. Ikutlah, kalau pelajar suka buat 3 baris ni, buatlah 3 baris. Terus buat turutan, boleh. Okey, kali ni cikgu nak buat turutan lah supaya awak tak confuse. Okey, cikgu buat turutan dulu. Okey, pembekal Farah. Jadi cikgu buat dulu pembekal Farah. Okey, debit ke kredit? Kredit 2024. Okey, Januari 10. Butiran? Belian. Betul, tempat belian. Okey, berapa nilai? 8,000. 8,000. Okey, bagus. Okey, lepas tu pemborong falik. Okey, cikgu buat terus pemborong falik. Debit ke kredit? Kredit. Kredit 2024. Januari 18. Butiran? Belian. Belian. Okey, belian. Ipa Izati, awak punya mic ni bising lah Ipa Izati. Berdengung. Mungkin awak tak dengar tapi saya dengar kat sini Buat rakan-rakan lain pun dengar saya sini. Okey, belian. Berapa nilai? 7,000. Okey, 7,000. Jap, 7,000 sekali lalu. Okey, 7,000. Okey, alright. Dan berikutnya, okey, kali ni cikgu nak terus buat akaun belian. Boleh tak buat akaun belian? Boleh je, tak nak keliru je. Boleh tak? Kalau dah faham betul-betul, tak ada apa-apa. Tak senang je buat. Terus. Bukan akaun belum bayar. Tulis apa? Akaun apa? Belian. Okey, mungkin ada nanya. Cikgu, akaun tu boleh tulis AK? Boleh. Akaun tulis singkatan boleh. Yang lain tak boleh. Okey, jadi sebelah mana? Debit. 2024. Januari berapa? 31. 31. Okey, akaun ialah apa? Akaun dia? Akaun belum bayar. Okey, belum bayar. Okey, berapa nilai dia? 15,000. Okey, selesai. Okey,
Okey, faham ni? Okey, berikutnya tadi mungkin ada pelajar tanya tu dia takut tertinggal ke apa. Jangan tertinggal. Kita buat one by one satu-satu. Okey, terus cikgu buat ni. Berikutnya ialah apa? Berikutnya Faik Enterprise. Faik debit ke kredit? Debit. Debit. 24 Januari 12. Nampak macam membosankan je sebab berulang-ulang. Tapi kalau dah tahu dia nampak bosan tapi tak tahu, pening. Kenapa kejap debit, kenapa kejap kredit? Kejap kenapa tulis jualan, kenapa tulis belian? Tu lagi memeningkan. Okey, Farhana berikutnya, Farhana. Okey, debit ke kredit? Debit. Debit. 2024 Januari 24. Butiran dia apa? Jualan. Berapa nilai dia? 13,000. 3,000. Okey, dan berikutnya, siapa berikutnya? Akaun apa? Ekalan. Akaun jualan. Okey, ngam-ngam je. Jualan debit ke kredit? Kredit 2024 Januari 31. Okey, butiran dia adalah Akaun belum terima. akaun belum terima. Berapa nilai dia? 23,000. 23,500. Okey, jelas tak? Jelas. Okey. Yang lain okey tak ni? Okey cikgu, okey. Boleh. Cikgu harap faham lah. Cikgu awak dah ajar pun awak faham. Cikgu ajar pun faham. Jadi awak gunalah teknik mana-mana. Yang penting awak faham setiap kali awak tulis tu. Awak faham baca akaun. Bukan main menghafal je. Hafal-hafal habis jam nanti. Okey? Alright. Berikutnya. Baik, Ibu. Okey. Boleh kot cikgu. Boleh Okey, jadi pulangan pula. Kita tengok pulangan. Pertama kita kena label. Tolong cikgu. Nak label apa ni? Kepala dah, cikgu salah lah soalan Pulangan. Cikgu salah ni. Ini tulis pulangan ni. Pulangan. Cikgu tertinggal ni. Pulangan. Okey, pulangan belian debit ke kredit? Kredit. Pulangan belian adalah kredit. Pulangan jualan? Debit. Okey, debit. Okey, lepas tu berikutnya pembekal Farah debit ke kredit? Debit. Okey, Faik Enterprise. Kredit. Okey, akaun pembekal Farah butiran apa? Belian. Salah. Pulangan belian. Faik Enterprise butiran apa? Ulangan Jualan. Jualan. Bagus. Okey, dan last sekali akaun belian nanti akaun pulangan belian apa butiran dia? Akaun pulangan belian. ABB. Betul? Okey, akaun pulangan jualan butiran dia apa? ABB. Okey, alright. Sikit je kita kena buat 4 akaun. Okey, boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey, berikutnya pembekal Farah. Okey, alright. Semua dah pelajar-pelajar form 4 dah santai-santai je sekarang kan. Hujung-hujung minggu ambil masa belajar dengan cikgu lagi bagus. Okey, alright, kita mulakan dengan apa? Pembekal Farah. Farah debit ke kredit? Debit. Debit 2024. Okey, berapa tarikh? Januari 12. Januari 12. Okey, butiran apa? Pulangan belian. Bagus pulangan belian. Bagus pulangan belian. Okey, pulangan belian berapa nilai dia? 500. 500. Okey, berikutnya akaun belian. Okey, akaun belian debit ke kredit? Kredit. Bukan pulangan Sorry. Salah, saya ikut salah. Sorry. Pulangan belian. Pulangan belian. Akaun pulangan belian. Okey, pulangan belian ialah apa? Kredit. Betul. Kredit. 2024 Januari 31. Jangan lupa, tarikh jangan lupa. Okey, butiran dia apa? Akaun belum bayar. Okey, akaun belum bayar. Okey, akaun belum bayar. Tulis ABB salah dan peksa salah tulis ABB. Okey, dan berikutnya ialah Faik Enterprise. Kita buat Faik Enterprise. Okey, debit ke kredit Faik? Kredit. 2024. Butiran dia apa? Januari 15. Pulangan jualan. Betul. Jualan. Tepat pulangan jualan. Okey, pulangan jualan. Berapa nilai dia? 300. 300. Dan last sekali, akaun apa? Akaun jualan. Pulangan jualan. Saya salah lagi. Pulangan jualan. Cikgu tu miss tadi soalan tu. Okey, pulangan jualan. Okey, pulangan jualan. Okey, pulangan jualan debit ke kredit? Debit. Debit 24 tarikh
Januari 31. Butiran apa? Butiran dia? Akaun Belum terima. Akaun belum terima. Mic siapa bising ni? Akaun belum terima. Okay, berapa akaun belum terima? 300. Okey, selesai. Okey, faham? Faham. Yang lain okey tak ni? Okey, sekarang kita dah belajar dua. Satu jenis am, satu jenis has. Jenis has teknikal sikit. Tapi kalau faham teknikal dia senang. Lagi banyak butiran, lagi banyak lah kita dapat markah. Boleh sebab senang. Konsep je. Okey, jelas Okey, jadi yang ini cikgu tak payah jelaskan kenapa dia debit, kenapa kredit, sama je berdasarkan sifat akaun. Faham Okey, alright. Okey, berikutnya. Sekarang kita nak belajar buku tunai. Okey, belajar buku tunai ni. Belajar, ingat buku tunai sebenarnya dia adalah akaun. Akaun apa? Dia adalah akaun apa? Buku tunai dia adalah akaun. Cikgu kata akaun. Kenapa akaun? Sebab buku tunai satu ni akaun sebab dia bentuk T. Betul tak? Dia ada apa? Dia ada debit. Dia ada kredit. Sama bentuk ledger. Okey, sebenarnya buku tunai ni dia adalah apa? Gabungan dua akaun. Akaun apa? Akaun tunai Dengan bank. dengan akaun bank. Okey, jadi belajar kalau ada buku tunai, kalau akaun pelajar, apa saja butiran tunai dan bank yang ada dalam jurnal tak masuk lagi dah. Faham belajar? Cikgu ulang balik. Kalau ada soalan bersama-sama jurnal dan juga buku tunai, akaun tunai dan akaun bank yang ada dalam jurnal am, belajar tak masuk lagi. Tak payah masuk lagi. Faham belajar? Kenapa? Sebab buku tunai ni adalah akaun tunai dan akaun bank. Jelas tak belajar? Faham? Okey, cikgu tunjuk contoh yang ni. Okey, belajar. Kalaulah soalan dia ada jurnal am, ada jurnal khas, ada buku tunai, dia dah bagi. Betul tak belajar? Jadi tunai dan bank ni nak buat lagi tak? Tunai dan bank nak buat lagi? Tak payah buat lagi. Kalau ada buku tunai. Kalau tak ada buku tunai, akaun tunai dan akaun bank kena buat. Jelas? Jelas. Jelas Okey, alright. Okey, tak apa. Nanti kita tengok contoh-contoh soalan dia. Okey, alright. Okey, buku tunai ikut. Jadi belajar, buku tunai ni adalah akaun. Jadi pelajar kalau sebut akaun mesti guna sistem bergu. Bergu maksudnya apa? Kalau buku tunai sebelah debit, kita akan pindahkan dia sebelah kredit. Kalau buku tunai ni sebelah kredit, kita pindahkan sebelah mana? Pindahkan sebelah debit. Boleh? Okey, apa butiran? Butiran dia senang je. Butiran dia ikut nombor. Nombor dekat mana? Sekejap. Kalau nombor dia dekat, sekejap, cikgu padam sekejap. Kalau nombor dia dekat tunai, butiran dia tunai. Kalau butiran dia nombor dia dekat bank, butiran dia bank. Kalau nombor dia dekat diskaun ada dua. Dekat tunai ada, dekat diskaun dia beri, tulis dua-dua. Tunai pun tulis, diskaun dia beri pun tulis. Boleh belajar? Senang je. Jadi daripada buku tunai, tak ada butiran lain. Tak boleh tulis butiran dia ABB, tak boleh tulis butiran dia kenderaan, tak boleh butiran dia perabot, tak boleh tunai, tak boleh. Butiran dia, tunai boleh. Butiran dia hanya tiga je. Apa dia? Tunai, bank, diskaun dia beri. Boleh kalau dia sebelah debit. Kalau dia sebelah debit, ialah apa? Belajar, debit, kredit akan pindah sebelah debit. Butiran dia tak lain tak bukan, ialah bank, tunai dan diskaun diterima saja. Kalau nombor dia dekat bank, butiran dia bank. Kalau nombor dia dekat tunai, butiran dia tunai. Okey, jelas tak? Jelas. Boleh? Okey, kalau jelas kita terus buat akaun. Okey, yang ini cikgu buat terus akaun. Ini contoh akaun cikgu. Okay, ini buku tunai yang kita nak buat. Okey. Nampak Tak apa. Tak payah salin. Tengok je. Okey, sekarang belajar apa konsep dia. Buku tunai debit nak masuk mana nanti? Debit nak masuk mana? Kredit. Dan kredit akan masuk mana? Debit. Tu je. Kenapa belajar? Tadi cikgu kata kenapa debit kredit supaya awak faham? Kenapa? Sebab apa? Kenapa kena berku? Betul. Kenapa gunakan sistem berku? Kenapa jenis am tadi jenis khas awak tak nak berku? Yang ni awak baru nak berku. Kenapa? Cepat jawab. Sebab dia akaun. Sebab dia akaun. Akaun apa? Buku tunai ni akaun apa? Gabungan dua akaun. Akaun apa? Tunai dengan bank. Bagus. Akaun tunai dan akaun bank. Bila digabungkan, dia jadi apa? Buku tunai. Okay, jelas? Faham? Faham tak ni? Okay, alright. Okay, alright. Jelas. Okay, kalau jelas, kita buat one by one. Kita buat dulu wang masuk. Okay, wang masuk. Jadi belajar tengok yang berikutnya. Okay, belajar. Okay, kalau soalan modal ni biasa catatan pembukaan. Kalau catatan pembukaan, kalau jenam, kalau dia bagi buku tunai je, awak pindahkan ke dia, modal kena buat. Tapi kalau belajar, kalau akaun jenam, dah ada. Kita buatkan jenam kan catatan pembukaan. Kita akan tulis modal, betul tak? Dan akaun tunai, akaun bank, betul? Kalau memulakan. Betul? Jadi tak payah lagi. Modal dia tak payah buat.
Tapi kalau soalan dia buku tunai je, pindah kepada ledger, modal tu kena buat. Gunakan konsep sama. Apa dah nak buat? Okey, pelajar. Jadi pelajar yang ini kita terus buat akaun modal. Okey, modal. Jadi pindah mana? Debit ke kredit? Modal. Debit ke kredit? Ni debit. Pindah mana ni? Kredit. Kredit. 2021. Berapa tarikh dia? Julai 1. Okey, apa butiran dia? Nombor dekat mana? Dia ada tunai, ada bank. Jadi, butiran dia apa? Nak tulis tunai dulu pun boleh. Nak tulis bank dulu pun boleh. Berapa tunai? 1,500. 1,500. Berapa nilai bank? 29,500. Okay. Faham? Boleh? Okey, boleh. Okey, berikutnya jualan. Okey, buka akaun jualan. Okey, akaun jualan. Okey, akaun jualan. Jualan debit ke kredit? Ini jualan debit. Debit betul. Jadi pindahkan sebelah mana? Kredit. Okey, Julai berapa? 2021. Julai 8. Julai 8. Okey, belajar. Jadi butiran dia apa? Bank 800. Okey, selesai. Okey, manakala Murugan. Okey, buka akaun Murugan. Okey, Murugan. Debit ke kredit? Kredit. 2021. Julai 17. Butiran dia lah. Apa butiran dia? Okey, ada dua. Diskaun diberi pun ada, tunai pun ada. Biasa nak tulis apa dulu? Nak tulis mana-mana pun boleh. Tapi biasa tulis diskaun, tulis tunai dulu, baru tulis diskaun diberi. Kalau ada bank, tulis bank dulu, baru tulis diskaun diberi. Faham ni? Kalau terbalik boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi dalam konsep yang sama. Faham dah Jai? 850. Lepas tu apa? Diskaun? Diskaun diberi. Debit mesti diskaun diberi. 50. Okay, jelas tak ni? Okay? Okay. Tunai, nak buat tak tunai? Tunai nak buat tak? Nak buat akaun tunai tak? Tak payah. Buku tunai ni adalah akaun tunai dan akaun bank. Jadi butiran tunai tak payah buat. Jelas ni? Boleh? Jelas. Boleh? Okay. Alright, settle. Okay, habis. Jadi ini habis, selesai. Okay, sekarang kita tengok wang keluar. Apa konsep wang keluar? Wang keluar adalah kredit. Kalau kredit tak masuk mana? Debit. Masukkan debit. Okey, jadi kita masuk debit. Semua debit. Okey, bermula dengan apa dulu? Kita buat sewa. Akaun sewa. Okey, akaun sewa. Jadi akaun sewa, kredit jadi masuk sebelah mana? Debit. 2020. Julai 1. Butiran apa? Bank. Butiran bank. Berapa ribu tu? 1,500. 1,500. Okey, dah selesai. Okey, berikutnya. Apa yang kedua? Alat tulis. Akaun alat tulis. Okey, kredit akan letak debit 2020. Julai 5. Butiran apa? Tunai. 128. Okey, lagi apa? Belian. Buat akaun belian. Makin comot tulisan cikgu pula. Akaun belian. Kredit akan letak debit. 2020 butiran tarikh ialah Julai 10. Butiran bank. Berapa nilai bank? 1,180. Okey, lagi. Akaun apa? Ambilan. Banyak kita dapat markah ni kalau buat akaun ambilan. Kredit akan letak debit 2020. Julai 11. Butiran apa? Tunai 150. Okey, dan berikutnya sumbangsi berhad. Kita buat sumbangsi berhad. Nama khas. Okey, kredit akan letak debit 2020. Julai 20. Butiran apa? Ada dua. Bank dengan diskaun letak mana? Bank dulu. 530. Lepas tu apa? Diskaun diterima. Berapa diskaun diterima? 70. Okey, habis. Bank nak buat tak bank? Tak payah. Okey, pakai HP tak payah. Okey, jelas tak ni? Jelas. Okey, ada nak tanya apa-apa? Faham? Faham cikgu. Yang lain okey ke? Betul-betul faham ke buat faham ni? Cikgu. Betul faham. Boleh. Okey, alright. Okey, belum habis. Sikit lagi Okey, last. Okey, pelajar. Bila dah habis buku tunai, ramai pelajar tertinggal satu. Apa tu satu? Pelajar kena buat khas, iaitu akaun diskaun diberi, diskaun diterima. Sebelum ni kita pelajar jumpa cikgu kan tadi dah buat. Ada tapi dia menumpang dalam akaun lain.
Betul tak? Diskaun diberi ada dalam akaun Murugan. Diskaun diterima ada dalam akaun Sumbangsi. Tapi akaun dia sendiri tak ada. Sebab tu pelajar ini dinamakan sistem bergu. Jadi kita kena buka akaun diskaun diberi. Faham tak pelajar? Kita akan buka akaun apa? Diskaun? Diskaun diberi. Akaun diskaun diberi. Jadi pelajar diskaun diberi ni belanja ke hasil? Belanja. Belanja. Jadi belanja letak mana? Belanja letak debit. Rumah dia dekat debit. Belanja. Betul. Jadi menambahkan, mengurangkan. Jadi pelajar, dia letak debit ke nak letak kredit? Diskaun diberi. Debit sebab dia belanja. Jadi nombor apa nak masuk? Nombor dia pelajar tak kira. Nombor dia ada kat sini je. Kita ambil. Kalau lah nombor dia sini ada 10. Sini ada 30. Pelajar, kita ambil berapa jumlah saja. Berapa jumlah kat sini ada 80. Kita 90. Kita akan ambil 90. Faham pelajar? Sekali je kita ambil. Okey, jadi nombor kat sini jelas ada berapa? 50 saja. Jadi kita ambil 50 saja jumlah kat sini. Okey, apa butiran dia? Okey pelajar, sebab apa pelajar? Dia adalah pelajar, dia adalah kalau kita letak sini Murugan. Siapa tu Murugan? Siapa tu Murugan? Kita beri pada siapa? Pelanggan ke pembekal? Pelanggan. Jadi pelajar mungkin kita beri pada Murugan, mungkin beri pada Ali, mungkin bagi pada Baba. Betul tak pelajar? Semua diskaun dia beri ni tak lain tak bukan beri pada pelanggan. Siapa tu pelanggan? ABT. Jadi pelajar butiran dia satu je ABT. Kalau takkanlah ada nama Murugan, nama Ali, nama Baba nak pindahkan. Ali, Baba, Murugan. Banyak pelajar. Kalau kita ada ramai customer, 100 customer nak tulis. Tak payah. Diskaun dia beri, kita dah tahu dah. Tulis saja. Rumusan dia kita beri kepada siapa? Kita beri kepada ABT. Jadi pelajar tulis Julai bila? Julai tarikh akhir? Julai 31. 31. Butiran dia apa? Kita beri pada siapa? Jumlah dia kita adalah berikan kepada ABT. Berapa nilai dia? 50. Jelas ni? Boleh? Okey, ni bila dah habis buat buku tunai. Okey, manakala satu lagi diskaun apa ni? Diskaun. Diskaun diterima. Kita ambil jumlah saja. Kita beri pada siapa ni? ABB. Okey, sekarang belajar sumbangsi. Mungkin ada nama Syarikat Farah. Mungkin ada nama Farid. Belajar. Jadi belajar tu semua belajar kita terima tak lain tak bukan daripada pembekal-pembekal. Siapa pembekal kita? ABB. Jadi pelajar kena tulis. Jadi pelajar kat sini kena tulis akaun diskaun diterima mesti letak sebelah kredit. Kenapa kredit? Sebab dia hasil. Sebab hasil rumah dia memang hasil. Jadi diskaun diterima akan bertambah. Jadi pelajar letak 20 Julai 31. Apa butiran dia? Akaun belum bayar. Berapa nilai dia? 70. Okey, faham? Boleh? Okey, ini yang selalu pelajar tertinggal. Yang lain guna konsep macam biasa. Tadi butiran kita letak debit, letak kredit, kredit letak debit. Bila last kali, bila dah habis buku tunai, jangan lupa diskaun diberi, diskaun diterima. Boleh? Dia adalah catatan bergu bagi diskaun sebelum ni. Okey, dah habis. Okey, dan last kali, buku catatan pertama yang akhir ialah buku tunai runcit. Ada soalan keluar, ada soalan tak keluar pelajar. Dia sikit lah, tapi sebagai tambahan lah, sebagai pelengkap soalan awak. Okey pelajar, tahu tak bagaimana buku tunai runcit nak pindahkan ke dalam ledger? Tahu tak? Akaun apa nak buat ni? Saya nak pindah. Banyak ni. Ada tarikh, butiran, nombor voucher. Apa yang nak pindah? Akaun apa nak pindah ni? Ke akaun bank nak buat? Nak kena buat akaun bank? Ke nak buat akaun kertas dan dawat? Ke nak buat alas meja? Pernah jumpa tak akaun alas meja? Pernah jumpa? Ada tak akaun kopi dan teh? Ada tak? Tak ada. Belajar, kita buat ledger belajar bukan dekat sini. Ledger kita adalah berdasarkan apa? Ledger kita adalah berdasarkan analisis bayaran. Jadi kat sini ada apa? Yang ada nombor je kita buat. Iaitu apa? 100 ialah apa? Alat tulis. Ialah 75. Apa butiran dia? Akaun apa? Belanja pejabat. Dan 15. Akaun apa ni? Pos. Faham belajar? Yang lain tak payah tengok. Boleh? Okay, jadi cikgu ringkaskan lagi. Kalau kita fokus pada tadi je. Akaun apa nak buat yang pertama? Alat tulis. Okay, akaun alat tulis. Okey, belajar. Ini guna konsep. Lepas tu kena faham sifir akaun. Okay, alat tulis ni kategori apa? Aset. Alat tulis aset. Belanja. Sasuk lah. Alat tulis bukan alat pejabat. Alat pejabat baru aset. Alat tulis ialah apa? Belanja. Belanja rumah dekat mana? Debit menambahkan alat tulis, menggunakan alat tulis. Betul. Jadi pelajar bayaran ni kita bayar sebab kita beli alat tulis, betul? Bila beli alat tulis bertambah ke alat tulis berkurang?
Bertambah. Bertambah. Okey. Untuk soalan tahun berapa? Soalan ni tahun 2016. Saya ambil soalan buku teks. Okey, jadi pelajar kita tu buat apa? 2016 tulis tahun. Tarikh dia sebab kita ambil jumlah. Tarikh dia kalau ambil jumlah mesti tarikh akhir. Bulan apa tadi? Bulan September. Jadi kalau September 30 ke 31? 30. Betul tak? September 30. Butiran dia apa? Apa butiran? Semua daripada buku Tunai Runcit tulis apa? Tunai Runcit. Tunai Runcit. Berapa nilai dia? 100. 100. Okey, faham ni? Boleh? Okey, berikutnya. Akaun apa pula nak buat? Akaun belanja pejabat. Okey, buat berikutnya. Akaun belanja pejabat. Okey, belanja pejabat. Okey, belanja pejabat pun sama. Belanja pejabat ni apa? Kategori apa? Belanja. Semua belanja sama je. Tak payah buat rumah lagi. Buat serabut je. Jadi rumah dia sama je. Dekat alat tulis sama. Pandang jangan. Jadi rumah dia kan mana debit. Jadi masuk debit. Okey, bila tarikh dia? Sama. September berapa? September 30. 30. Okey, apa butiran dia? Sama. Tunai Runcit. Tunai Runcit. Nampak tak? Senang ke susah? Senang. Senang. Tapi kalau tak pernah buat, dia susah. Betul tak? Okey, okey, alright. Dan berikutnya, akaun apa berikutnya? Akaun? Akaun. Okey, post dalam apa ambil jumlah apa? 15. 2016 September 30. Betul? Okey, butiran dia apa? Tunai Runcit. Berapa nilai dia? 15. Senang. Okey, faham ni? Okey, alright. Nur Sazana tanya, cikgu kenapa akaun bank tu tak payah tulis? Sebab daripada item daripada buku tunai itu adalah ringkasan akaun tunai dan akaun bank. Benda yang sama. Lepas tu kita tak buat. Okey Sazana. Okey. Alright, okey, jelas tak ni? Apa yang cikgu cerita? Jelas tak? Jelas cikgu. Jelas. Yang lain harap betul-betul jelas lah, bukan main-main ni. Okey, jadi sejam setengah juga kita belajar ni. Okey. Jadi belajar, cikgu bekalkan awak latihan dan juga jawapan. Nanti awak test buat. Kalau tak dapat, awak boleh PM cikgu lah tanya. Okey tak? Boleh? Okey. Cikgu, Okey, siapa nak tanya? Tanya. kalau kat pelbagai tu ada benda Ada juga. bawa akaun Kena pelbagai. tak ada. Jangan kata benda, nombor. Cikgu ada nombor. Ada benda, nombor. ada harimau. Ada ni. Okey, ada Okey, nombor. Okey. Jadi apa? Buatlah akaun pelbagai. Okey, akaun pelbagai. Contoh cikgu letak situ 100. Dia letak 100. 2016 September 30. Kan? Letak apa? Tunai Runcit. Tunai Runcit. 100. Lengkaplah jawapan awak. Okey, boleh? Okey, cuba kat sini cikgu tak terangkan ialah apa? Pelajar tutup akaun. Semua orang tahulah tutup akaun. Tahu kan tutup akaun? Cari baki history. Tahu. Itu asas lah. Cuma teknikal kat sini je. Jangan kata tutup. Kalau akaun tak betul nak tutup macam mana? Tutup pun terabur. Betul tak belajar? Akaun kena betulkan dulu. Boleh? Okey, harap membantulah semua hari ni. Okey, hari ni pun alhamdulillah tak ada pengganggu-pengganggu ni. Alhamdulillah lah. Ini semua keberkatan atas awak semua rajin nak belajar ni insya-Allah. Okey, jadi belajar itu saja. Jadi insya-Allah kalau ada kelapangan minggu depan kalau cikgu free cikgu akan buat lagi. Okey, kalau form 4 topik apa lagi susah ni? Topik apa susah? Akaun kawalan susah tak akaun kawalan? Susah. Akaun kawalan okey tak akaun kawalan? Pelarasan. Kalau kita runcit pelarasan. Okey, pelarasan memang cikgu buat bengkel. Kalau awak nak belajar pelarasan, kena join bengkel cikgu Hero to Zero sebab panjang. Cikgu perlu 2 hari untuk nak settlekan benda tu. Untuk sejam setengah kita belajar topik-topik seperti ini. Kalau tak nanti dia bersambung susah. Okey, senang. Okey, kalau buku tunai runcit senang ke susah buku tunai runcit? Senang. Senang. Okey, buku tunai runcit tak payahlah dah terror. Cikgu kesilapan perakaunan tu. Okey, kesilapan boleh. Kita akan belajar kesilapan nanti. Okey, boleh Alright, cukup untuk malam ni. Semoga bermanfaat. Okey, jadi pelajar itu saja. Nanti tunggukan apa-apa berita. Cikgu akan masukkan info dalam channel cikgu. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih. Okey, cikgu tak lupa juga kepada pelajar yang menyambut tahun baru Cina. Happy New Year. Okey, bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu.